Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, ada satu laporan terbaru yang baru saja kita terima yang pasti mengejutkan semua ahli politik dan pasti akan menyebabkan ramai ahli politik tak senang tidur, tak senang bangun, tak senang makan, tak senang mandi. Mandi tak basah. Terdapat satu laporan terbaru, dokumen terbaru yang kita terima berkenaan dengan kertas Pandora atau Pandora Papers. Akhirnya SPRM mengumumkan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita tahu bahawa dalam kertas Pandora itu nama-nama yang sudah pun diviralkan, siapa yang terlibat yang ada dalam kertas Pandora itu. Tetapi terbaru ini lebih mengejutkan ya, lebih mengejutkan dengan keputusan terbaru SPRM. SPRM mengesahkan telah memanggil bekas menteri. Siapa bekas menteri itu? Dan anak bekas Perdana Menteri. Nah, ini kalilah. Seorang bekas menteri dan seorang anak bekas Perdana Menteri. Siapakah yang dipanggil oleh SPRM ini? Cuba kamu teka-teka sikit. Cuba teka siapa bekas menteri itu dan siapa anak bekas Perdana Menteri itu. Okey, SPRM telah pun berjaya merekodkan kenyataan seorang bekas menteri berhubung kekayaan di luar negara sebagaimana yang telah didedahkan kebocoran kertas Pandora yang telah dilaporkan pada tahun 2021 menurut laporan media. Utusan Malaysia dan juga New Straits Times melaporkan kenyataan bekas menteri itu direkodkan di ibu pejabat SPRM di Putrajaya semalam. Manakala seorang anak bekas Perdana Menteri pula telah dipanggil untuk disoal siasat pada hari ini. Sumber yang tidak mau dinamakan itu dilaporkan memberitahu media tempatan ini bahawa siasatan masih di peringkat awal dan lebih ramai orang mungkin akan disoal berhubung kertas Pandora tidak lama lagi. Kata sumber itu, aliran wang kepada pelaburan asing dan kemudian penemuan laporan Pandora Papers sedang dikaji dan diteliti dan siasatan sedang dijalankan untuk melihat sekiranya terdapat sebarang unsur jenayah seperti yang dinyatakan di dalam laporan antarabangsa itu, kata sumber itu lagi. Individu yang dipanggil untuk soal siasat itu walau bagaimanapun tidak dinamakan seperti amalan biasa berhubung orang yang belum didakwa di mahkamah. Bagaimanapun bekas menteri itu digambarkan dalam laporan berkenaan sebagai menteri kanan ketika era pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad. Dilaporkan bekas menteri itu antaranya diminta menjelaskan aliran wang pelaburan ke dalam 12 syarikat luar pesisir yang berdaftar di atas namanya dan ahli keluarganya di luar negara. Penyiasat juga sedang menyiasat sama ada dana itu datang daripada projek kerajaan ataupun tidak. Persoalannya kalau bukan daripada wang kerajaan, wang rakyat, wang sendiri, dari mana? Kalau dia memang ada bisnes, genuine bisnes, okey lah. Kalau tiada, bikin pening. Kertas Pandora ini merujuk kepada kebocoran dokumen keuangan dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan menguruskan syarikat Shell dan firma pemegang amanah di kawasan cukai
bebas cukai di kawasan cukai di seluruh dunia. Oke, so nanti teruskan bersama kerana kita akan update satu demi satu setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mengejutkan seluruh Malaysia kalau timbalan Perdana Menteri sekarang Zahid Hamidi kalah di mahkamah dan dipenjarakan. Secara otomatiknya dia pun akan menjadi Pirate of the Caribbean kalau dia kalah di mahkamah lah. Tapi saya fikir apapun keputusannya, saya fikir mahkamah akan menjalankan tugas dengan baik. Mahkamah dan badan kehakiman akan membuat kedaulatan undang-undang negara Malaysia, the rule of law, akan dipelihara selama-lamanya di Malaysia. Kita seluruh rakyat Malaysia mendoakan yang terbaik bagi Zahid Hamidi. Tapi pada masa yang sama, kita mahu supaya the rule of law, kedaulatan undang-undang di Malaysia dapat dipertahankan selama-lamanya. Saya fikir seluruh rakyat Malaysia menantikan supaya keputusan itu akan dibuat dengan baik. Okey, baik. Apa jadi kalau Zahid Hamidi masuk penjara kalau dia kalah? Pertama, dia akan jadi banduan lah. Of course. Nak jadi apa lagi? Tak akan jadi Superman pula, Spiderman kah, tak akan nak jadi Cicak Man kah, Keluang Man kah, tidaklah. Yang pasti kalau Zahid kalah dan masukkan penjara, dia akan jadi banduan kehormat. Banduan kehormat. Kedua, timbalan Perdana Menteri akan menjadi kosong. Kerana kosong, maka dengan itu perlulah untuk dicari pengganti. Persoalan seterusnya, siapa pengganti Zahid Hamidi yang bagus? Setidak-tidaknya mestilah saya fikir ada tuntutan yang akan dibuat oleh UMNO. Akan ada tuntutan yang dibuat oleh UMNO supaya timbalan Perdana Menteri yang menggantikan Zahid kalau dia masuk penjara pun daripada UMNO. Jadi antara nama yang mungkin akan dijadikan timbalan Perdana Menteri, Tok Matasan lah secara otomatik kerana dia naib presiden. Okey, so seterusnya apa yang jadi lagi kepada Malaysia kalau Zahid Hamidi kalah di mahkamah dan dipenjarakan? Dia akan meninggalkan jawatan sebagai presiden UMNO. Makna kata di dalam UMNO pun akan ada kelompangan, akan ada kekosongan jawatan UMNO sebagai presiden. Kosonglah jawatan itu. Kerana kosong, mau tidak mau perlu ada pemilihan. Tidak ada lagi yang nama dia menang tanpa bertanding atau tidak dipertandingkan. Jadi otomatiknya perlu ada pertandingan. Di sanalah akan terbuka ruang sebesar-besarnya kepada mereka yang ingin bertanding. Malang sekali bagi Zahid Hamidi, bagi Khairi Jamaluddin dan Syamsuddin Turusin, kerana mereka tidak layak untuk bertanding. Mereka tidak layak untuk bukan saya bertanding, tetapi tidak layak untuk mengundi kerana Syamsuddin Turusin digantung keahlian 6 tahun. Khairi Jamaluddin pula sudah mengucapkan selamat tinggal kepada UMNO kerana beliau dipecat daripada ahli UMNO. Besok Khairi Jamaluddin akan jadi DJ untuk Hot FM. Ramai-ramai lah mendengar Hot FM. Okey, so banyak lagi lah perkara yang boleh terjadi kepada Zahid Hamidi kalau dia kalah di mahkamah dan masuk penjara. Dia mungkin juga akan jadi lebih famous seperti Najib. Macam begitulah. Tapi apapun, saya mendoakan semoga Zahid Hamidi akan dapat keadilan sebaik-baiknya. Jangan takut, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jangan takut. Berani kerana benar. Kalau tak ada apa-apa salah, nak takut apanya? Tapi kalau memang ada sesuatu yang difikirkan bersalah, habislah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.